Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan saudara mara semua, kita berjumpa lagi dengan channel Ashiri Lover. Salam dari Melayu, Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi pada hari ini, saya nak ajak penonton semua untuk berkenal lebih dekat dengan saya. Maksud saya akan bercerita tentang suasana masa kecil dekat rumah saya. Macam mana orang tua saya atau ayah saya, atau biasa saya panggil pak. Pak saya mendidik saya semasa saya masih kecil dulu. Jadi dari beliau lah saya dapat belajar untuk mencintai negara saya Indonesia, dan juga di saat yang sama saya dapat mencintai kaum saya iaitu Melayu, dan itu semua ditanamkan dari sekecil-kecil apa oleh pak saya. Jadi pembuka cerita senang kata, kalau lagi kecil dulu, lagi umur saya 6 atau 7 tahun, waktu tu lagi belum faham apa benda sebenarnya. Cuma pak saya selalu uh, berbual dengan saya seakan-akan saya ni dah bujang, seakan-akan saya ni dah faham apa yang dicerita dia, tapi dia suka je bercerita, terutama tentang sejarah, entah itu sejarah kampung kami, ataupun sejarah Indonesia, ataupun sejarah Melayu dekat mana-mana pun, biasanya macam tu. Jadi dulu tu dekat Indonesia, dekat TVRI, kalau kekawan semua yang juga lahir tahun 85, 86, 87, 88, 90, agaknya yang masa kecil-kecilnya merasakan juga hal yang sama, atau yang di bawah itu juga, biasanya nak dekat 17 Agustus tahun 92 bawa ke tahun sampai tahun 96 rasanya. Itu dekat-dekat 17 Agustus ada filem-filem perang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi mula dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, malam 16, malam 17 semakin semarak lagi kalau dekat TVRI atau Televisi Republik Indonesia pada zaman tu. Jadi tiap malam kena ada cerita perang menceritakan macam mana perjuangan Indonesia untuk merdeka dari Belanda, atau perjuangan uh, kerajaan-kerajaan terdahulu sebelum adanya perang perjuangan kemerdekaan, macam masih berjuang untuk kerajaan. Biasanya ada juga filem-filem lama macam perjuangan Imam Bonjol menentang Belanda. Jadi itu belum masuk zaman perang revolusi lagi, tapi masih perang antara satu kerajaan dengan kerajaan. Pun ada biasanya diputar dekat TVRI pada masa-masa tu. Namanya budak kecil, tentu saya biasa tidur cepat. Macam jam 8, jam 9 saya dah tertidur. Filem tu biasanya dia baru mula jam 9.30. Habis Dunia Dalam Berita pada zaman itu. Dan habis Dunia Dalam Berita, barulah ada filem itu. Biasanya apabila saya dah tertidur, nanti di pukul 10 atau 10.30 saya akan dibangunkan oleh arwah pak saya. Dibangunkan dari tidur tu, lepas tu disiapkannya kopi atau teh untuk nonton bersama-sama dengan dia, nonton filem perang itu. Dan masa tu saya ingat saya bangun dengan semangat kerana saya suka juga. Jadi bukan saya terbangun terpaksa kerana pak saya bangunkan atau dipaksa, tak. Tapi memang pagi keadaan saya dah berjanji nanti bangunkan Epid apabila filem dah mula. Terutama kita lagi kecil, kita suka tengok tentang perang dia je. Kalau yang berbual-bual tu kadang kita tak seberapa apa kan. Kalau dah hantam perang tu saya dikejutkan dari tidur. Lepas tu nontonlah filem sama. Dan sambil nonton filem tu tentu arwah pak menerangkan kepada saya macam mana sejarah filem ni, dari latar belakang apa diterangkan beliau semua-semuanya. Pada masa tu tentunya mak saya biasanya tiap malam tetap beletih bahawa kenapa membangunkan budak kecil tengah tidur. Tapi saya pun sendiri pada waktu tu bila terbangun memang akan tetap tengok filem tu dengan suka hati. Jadi saya takkan tidur lagi, biasanya baru nanti habis filem baru saya dapat tertidur, ataupun kalau ngantuk betul lah baru tertidur. Dari situ akhirnya saya dapatlah faham tentang, waktu tu masih kecil betul, paling tak saya dah mendengar nama-nama pahlawan nasional, ataupun macam mana susah payah perjuangan Indonesia untuk merdeka dari Belanda, dan juga macam mana susah payah suasana dekat kampung pada masa penjajahan pada zaman itu. Itu yang saya dapatkan dari cara ayah saya mendidik saya. Dan selain itu, saya juga dapat tentang Melayu dari beliau dari kecil-kecil betul. Jadi beliau biasa main gitar, dan gitar yang beliau mainkan ni tentunya tak jauh nyanyikan lagu-lagu Piramli. Dan juga apabila radio, pakai radio, kita dengar radio, biasanya kita akan mainkan radio warna Singapura.
untuk mendengarkan. Ada kadang lagu-lagu P.Ramlee dimainkan dekat radio Singapura tu. Ada kadang-kadang yang pesan lagu P.Ramlee, ada yang request kadang untuk mendengarkan lagu P.Ramlee dekat stesen radio Singapura pada masa itu. Dan itu apabila mendengar tu memang sedap lah. Lepas tu memang kaset pada zaman tu masih pakai yang gulung, kaset gulung tu kan. Tak jauh daripada lagu P.Ramlee dengan lagu-lagu dari Melayu Daily pada masa tu. Dan jadi masa kecil saya, itulah yang biasa saya dapatkan. Terutama kalau cerita tentang sejarah macam cerita Lancang Kuning, cerita Hang Tuah, cerita tentang Badang, atau cerita tentang Raja Haji Fisabilillah. Itu saya dapatkan cerita tu sebelum saya belajar dekat sekolah. Saya dah dapat cerita tu dari arwah pak saya dulu. Jadi apabila saya dah sekolah, akhirnya barulah saya, oh ini. Terkadang yang tak baiknya, guru tengah menerangkan kepada saya, katakanlah misal contoh guru tu tengah menerangkan tentang Raja Ali Haji. Lepas tu nanti saya suka nyampuk cakap guru tu, jadi motong cakap guru. Guru belum habis bercakap, saya pula nak menerangkan. Kadang saya selalu kena marah guru kerana itu. Bagi saya, nanti kalau saya ada jodoh, akhirnya saya punya anak juga, agaknya saya akan mendidik anak saya untuk macam pak saya mendidik saya lagi kecil dulu, untuk cinta kepada negara sendiri dan juga cinta kepada Melayu di saat yang sama. Dan satu lagi, jadi pak saya dia paling suka tengok kalau ada PON, Pekan Olahraga Nasional, atau dekat Malaysia SUKMA, ataupun SEA Games, ataupun Asian Games, ataupun Olympic Games, biasanya beliau akan tengok dari opening ceremony. Beliau dah tengok, biasanya beliau dah ternanti-nanti. Jadi macam kalau nak dekat SEA Games tu, macam hari raya juga dekat rumah tu. Jadi macam bertunggu bila opening ceremony dari SEA Games tu. Dan penting betul untuk tengok kontingen tiap negara tu berjalan, dari Singapura, Kamboja. Jadi waktu tu saya dah hafal nama-nama negara-negara tu. Lepas tu kontingen Indonesia, atau dekat PON kita bertunggu dengan kontingen Riau untuk berjalan, kerana pada masa tu Riau masih masuk Kepulauan Riau masih bahagian dari Provinsi Riau pada zaman itu. Kita tunggu-tunggu untuk kontingen Riau lalu misalkan, atau dekat Olimpiade kita tunggu-tunggu dengan kontingen Indonesia lalu. Dan yang saya dapatkan dari beliau adalah beliau mengajarkan saya untuk mencintai Indonesia dengan tidak membenci negara serumpun. Itu paling utama sekali. Dan arwah pak saya juga mengajarkan saya untuk mencintai Melayu tanpa merendahkan suku-suku yang lain. Saya rasa tak pernah saya mendengar dari mulut beliau menghina suku yang lain. Biasanya saya mendengar beliau memuji suku-suku yang lain ada, tapi cinta beliau kepada Melayu tentu lebih lagi. Banyaklah beberapa suku yang beliau, saya masih ingat yang dipuji oleh beliau tentang sopan santun satu kaum itu, ataupun tentang ramah tamah satu kaum itu. Jadi istilah kata di saya ni, kalau saya nak nikah nanti, saya bukan tak ada macam tak boleh kahwin dengan suku ini, tak boleh kahwin dengan suku ini, tak ada. Jadi nak kahwin dengan suku apa pun, dengan bangsa apa pun terserah, yang penting dia sama satu agama dengan kita, macam tu. Itu yang saya dapatkan dari arwah pak saya. Cuma ada satu yang saya tak faham masa saya kecil-kecil dulu. Jadi biasa kalau kita tengok bola kan, contoh ada dekat SEA Games Indonesia lawan Thailand. Jadi tanding bola tu, kalaulah Indonesia lawan Thailand tu, kita kan tahu susah untuk menang lawan Thailand tu kan. Jadi apabila Indonesia dapat gol lawan Thailand ataupun lawan apalah tim-tim luar, maka kita akan bersorak. Sama arwah pak saya juga akan macam ya bertepuk tangan apa semua. Tapi satu hal yang pada masa tu saya tak faham adalah apabila Indonesia main bola lawan Singapura atau Indonesia main bola lawan Malaysia. Jadi apabila Indonesia dapat buat gol ke gawang Singapura, maka arwah pak macam ya dia senyum aja, tapi dia tak bersorak macam biasa, dia senyum je. Lepas tu apabila Singapura juga dapat buat gol ke gawang Indonesia, beliau pun macam biasa juga, macam tak ada apa. Jadi saya bertanya waktu tu saya dah kecil, kenapa tak bersorak kalau Indonesia gol ke gawang Singapura? Dia senyum je. Lepas tu kenapa pula tak marah kalau Singapura gol ke gawang Indonesia? Pada waktu tu saya tak faham. Jadi arwah pak saya, kalau saya tak salah, pernah ngabar bahawa tengoklah pemain Singapura kan ramai Melayu juga. Jadi waktu tu saya lawan bahawa tapi Singapura kan negara lain. Macam tu lah.
Itu juga yang terjadi apabila Indonesia lawan Malaysia atau Indonesia lawan Brunei Darussalam. Biasanya macam tu. Cuma yang saya ingat kalau lawan Brunei Darussalam, Pak akan ngabar macam, si anak Brunei ni, ngapalah dia tak nak bangun bolanya? Kenapalah aku kalah terus macam tu. Dan kalau Malaysia macam biasa. Jadi Malaysia biasanya kalau Indonesia lawan Malaysia, pernah, bukan pernah lagi tapi banyak kali rasanya kalau Indonesia lawan Malaysia tanding bola. Jadi set pertama tu kita matikan suara TV, volume TV tu kita matikan semua. Lepas tu kita hidupkan radio Malaysia. Okey. Jadi kita mendengarkan suara pembawa acara tu dari TV3, dari suara radio Malaysia tu. Nanti set kedua baru kita TV tetap dimatikan suaranya tapi kita mendengarkan radio dari Indonesia. Jadi itu macam lebih semarak kalau nonton bolanya, kerana kalau orang pembawa acara bola dekat radio dia kan lebih laju bercakapnya, lebih macam semarak lagi. Kalau dekat TV kan dia slow. Okey, baiklah Bima Sakti daripada Indonesia membawa bola, bawa ke tepi kepada dia macam slow je. Tapi kalau dekat radio biasanya laju. Laju betul. Itu yang membuat semarak. Itu kebiasaan juga. Dan terus terang sebenarnya saya perlu orang-orang macam beliau. Walaupun dah tak ada, tapi saya harap ada orang-orang yang dapat saya ajak berbual tentang hal-hal macam gini, tentang keindahan untuk mencintai negara sendiri dan juga untuk mencintai negara serumpun, untuk kejayaan semula umat-umat Melayu di mana-mana pun. Saya perlu kawan untuk bercerita tentang hal ini. Tapi untuk sekarang ini, untuk beradab depan muka, macam bercakap tu, bersambut tentang hal ini dengan semangat yang sama, belum dapat jumpa semacam arwah pak saya tentunya. Cuma sekurang-kurangnya adalah. Cuma belum terjumpa seseorang yang betul-betul dapat berbual tentang itu. Yang tak hanya kita tu yang tahu macam mana hati kita, tahu macam mana perasaan kita. Dia nengok mata kita je dia tahu macam tu. Saya perlu orang macam gitu. Jadi untuk penonton semua, saya rasa yang juga faham apabila nengok video-video saya lepas tu, nengok dari gaya saya, nengok dari pesen saya, dapat faham bila saya tengah susah hati tapi maksa buat video, bila saya tengah sedih tapi buat video, bila saya memang tengah bersukaria tapi buat video, bila saya memang tengah tak nak buat video tapi buat video, bila masa saya tengah memang semangat betul-betulnya nak buat video, dan bila masa saya tengah rindu kepada Melayu dan saya buat video. Saya rasa penonton-penonton semua ada yang faham itu. Dia macam dapat merati dari tingkah laku orang tu, dari cara orang tu berpandang, dari cara orang tu bercakap, dari suara orang tu dia faham. Saya harap penonton semua yang biasa tengok channel Ashril Lover ni akhirnya juga ramai yang macam tu, dan saya perlu kawan berbual untuk itu. Apabila kawan juga ada pengalaman yang sama macam saya, kontak saya dekat WhatsApp. Saya tak suka bertekak, saya tak hendak bertekak dengan orang, tapi saya nak berbual tentang, saya tak suka apabila WhatsApp tu bertekak ataupun macam mana. Tapi tentunya saya suka apabila kita berbual tentang hal-hal yang kita memang tahu. Alhamdulillah beberapa orang memang adalah, cuma kena jarak jauh ni susah. Tapi paling tak dapatlah mengobati rasa rindu saya kepada hal-hal itu, hal-hal yang saya cintai tentunya. Baik, itu je video sekali ini. Terima kasih yang dah tengok. Salam dari saya, Melayu Kepulauan Riau, Indonesia. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.